Assalamualaikum, kami dari kumpulan 3 yang terdiri daripada 7 orang ahli akan membentangkan kursus yang kami pilih, iaitu etika dan peradaban bagi penerokaan nilai ilmu. Akan membentangkan latar belakang etika dan peradaban. Etika bermaksud prinsip moral atau nilai-nilai akhlak yang menjadi pegangan seseorang individu atau sesuatu kumpulan manusia. Adab ialah budi pekerti yang baik serta memiliki kemajuan dalam tingkah hidup. Peradaban juga berkait dengan sistem dan tahap perkembangan sosial sesuatu bangsa. Etika dan peradaban telah wujud pada zaman prakolonial, kolonial dan pasca kolonial. Sebelum kedatangan kolonial, telah wujud etika dalam masyarakat disebut sebagai adab, adat istiadat dan adat resam. Proses migrasi dalam Kepulauan Melayu dan luar Kepulauan Melayu menjadikan adab, adat istiadat dan adat resam bercampur baur akibat proses pinjam-meminjam dan tersulam dalam masyarakat. Etika dibawa dalam bentuk berpakaian, percakapan, pentadbiran dan sebagainya. Daripada zaman yang telah wujud ini, masyarakat telah menerima variasi dan percampuran versi etika secara langsung atau melalui teknologi. Nilai etika bercampur baur ini wujud dalam persekitaran formal dan tidak formal kehidupan kita. Kerisauan kita ialah budi pekerti, tingkah laku dan budi bahasa merosot disebabkan kegagalan kita mempelajari etika dan peradaban negara kita. Tahap penghayatan etika dan peradaban adalah berbeza dan dipengaruhi oleh perkembangan sejarah, struktur sosial dan biografi masyarakat berkenaan. Peringkat penghayatan etika dan peradaban terbagi kepada 2 peringkat. Peringkat pertama ialah mengikut peringkat individu, keluarga, komuniti dan masyarakat. Peringkat kedua ialah mengikut konteks masyarakat, negara dan pasaran. Nama saya Nurul Natasha Fikri Aziz, nama bangga, nombor matrik A20A1885. Saya akan menerangkan tentang elemen dalam subjek penghayatan etika dan peradaban. Dalam subjek ini, kita dapat belajar di mana terdapat 3 zaman, iaitu zaman prakolonial, kolonial dan pasca kolonial. Pada zaman prakolonial, etika telah terjemur dalam tingkah laku serta kehidupan seharian, formal atau tidak formal, yang disebut sebagai adab, adat istiadat dan adat resam. Sebagai contoh, adab iaitu beradab atau baik budi bahasanya. Adat resam seperti adat kebiasaan kepada sesuatu kaum itu, sebagai contoh merisik dan bertunang. Dan adat istiadat pula ialah adat dalam majlis rasmi untuk sambut sesuatu majlis. Pada zaman kolonial pula, di mana di zaman tersebut kita telah dijajah, yang telah dibawa kepada etika, etos dan etiket. Etika yang bermaksud nilai-nilai akhlak, etos pula bersifat ciri sesuatu bangsa, budaya, dan etiket ialah adat dan peraturan, terutamanya dalam kehidupan sosial. Dan zaman terakhir iaitu pada zaman moden, iaitu zaman pasca kolonial. Di zaman pasca kolonial, masyarakat telah menerima variasi dan percampuran versi etika secara langsung atau melalui teknologi. Terusnya, pergerakan amalan etika dan peradaban, di mana telah bergerak ke serata dunia seperti wilayah alam Melayu, termasuklah Sabah dan Sarawak, dan negara luar wilayah alam Melayu. Sebagai contoh, negara China seperti Ming, India seperti Gujarat, negara Arab seperti Yaman dan Hadramaut, negara Barat seperti Portugis, Belanda, Inggeris dan Jepun. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Nurul Atika Hanif Titalha, nama matrik A20A1826. Saya akan membentangkan tentang pandangan nilai tentang subjek yang kami kaji. Subjek penghayatan etika dan peradaban merupakan subjek penting dan mempunyai nilai dalam memupuk mentaliti dan pemahaman tentang pembentukan kepribadian kendiri serta pembangunan sesebuah negara, khususnya bagi warga negara Malaysia. Isi parti subjek ini sebenarnya seiring dengan rukun negara yang sememangnya merupakan simbolik sebagai warga negara Malaysia itu sendiri, iaitu mereka perlu memupuk kesopanan dan kesusilaan serta kedaulatan undang-undang. Masyarakat perlu memahami etika terlebih dahulu untuk memperoleh sifat-sifat tersebut. Apabila etika telah dibentuk dengan baik,
maka peradaban sesebuah bangsa dan negara dapat dibina dan dipelihara untuk jangka masa yang panjang, serta perpaduan juga dapat dipupuk dan dijamin. Assalamualaikum dan selamat sejahtera. Nama saya Nuri Atika Hanim binti Talha, Not Matric A20 A1826. Saya akan membentangkan tentang kaedah mendapatkan sudut pandangan luar. Bagi kumpulan kami telah menggunakan kaedah Google Form untuk mendapatkan pandangan orang ramai tentang pengetahuan dan sudut pandangan mereka tentang subjek penghayatan etika dan peradaban. Majoriti responden kami merupakan pelajar universiti yang sememangnya mempunyai ilmu dan pengetahuan tentang subjek ini kerana mereka telah mempelajarinya. Sebanyak 9 soalan telah dimasukkan di dalam Google Form yang kami laksanakan, dan terdapat 42 responden daripada orang ramai tentang soalan-soalan yang kami telah berikan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Nur Fatin Iliana binti Izam Zuri. Nombor metrik A20A1724. Pada hari ini saya akan membentangkan berkenaan dengan bukti 9 soalan dan link Google Form yang telah kami sediakan kepada responden. Kami mempunyai 9 soalan. Untuk soalan yang pertama ialah, adakah subjek etika dan peradaban dapat memupuk semangat perpaduan di kalangan masyarakat? Untuk soalan yang kedua ialah, pada pendapat anda, adakah subjek etika dan peradaban ini dapat mendorong seseorang individu untuk berjaya pada masa hadapan? Soalan yang ketiga berkenaan dengan subjek etika dan peradaban ialah, manfaat kursus ini dapat melahirkan masyarakat yang bermoral, bertanggungjawab serta mempunyai integriti yang tinggi. Soalan yang keempat, menjadi garis panduan kepada seseorang dalam menilai kesan yang baik dan buruk dalam sesuatu perkara. Soalan yang kelima, seseorang dapat menjaga kualiti diri dan tata susila dalam masyarakat. Soalan yang keenam, adakah subjek etika dan peradaban ini perlu dijadikan sebagai subjek penting bagi setiap universiti di Malaysia? Soalan yang ketujuh, adakah subjek etika dan peradaban ini mampu memberi manfaat dalam kehidupan seharian anda? Soalan yang ke-8 ialah, meningkatkan pengetahuan tentang nilai etika dan kepercayaan berbeza yang dipraktikkan oleh kaum dan bangsa lain di dunia. Soalan yang terakhir sekali ialah soalan 9, iaitu, adakah subjek etika dan peradaban ini masih relevan untuk kita pelajari dalam berbagai bidang pekerjaan? Berikan pandangan anda. Jadi ini adalah sedikit sebanyak tentang 9 soalan yang telah kami kemukakan kepada responden untuk menjawab berkenaan dengan subjek etika dan peradaban. Dan yang ini adalah link Google Form yang telah kami sediakan kepada responden untuk menjawab 9 soalan tersebut dalam borang soalan selidik tersebut berkenaan dengan subjek etika dan peradaban. Sekian, itu sahaja daripada saya. Terima kasih. Assalamualaikum, nama saya Nur Syazwani binti Mama Aizah. Nama matrik saya A20A1790. Saya akan membentangkan mengenai dapatan jawapan yang kami peroleh daripada sebanyak 42 respon yang terdiri daripada pelajar luar UMK dan dalam UMK juga yang berumur dalam 20 hingga 30 tahun. Saya akan menunjukkan segelintir dapatan jawapan daripada 9 soalan. Melalui graf ini, kita dapati terdapat 76.2% yang menjawab ya dan 23.8% menjawab tidak terhadap soalan pernah atau sedang mengambil subjek etika dan peradaban. Seterusnya, bar ini menunjukkan terdapat 27 orang yang bersetuju dengan soalan ini, 11 orang yang setuju, 3 orang yang tidak pasti dan 2 orang yang tidak setuju dengan soalan. Adakah subjek etika dan peradaban ini dapat memupuk semangat perpaduan di kalangan masyarakat? Selain itu, graf bar ini menunjukkan terdapat seramai 23 orang yang sangat bersetuju, 14 orang yang setuju dan 5 orang yang tidak pasti dengan soalan. Pada pendapat anda, adakah subjek etika dan peradaban ini dapat mendorong seseorang individu untuk berjaya pada masa hadapan? Di samping itu, untuk soalan manfaat kursus ini dapat melahirkan masyarakat yang bermoral, bertanggungjawab serta mempunyai integriti yang tinggi, mendapat respon seramai 26 orang yang menjawab sangat bersetuju, 14 orang menjawab bersetuju dan 3 orang yang menjawab tidak pasti terhadap soalan ini. Seterusnya, graf bar ini menunjukkan seramai 26 orang yang menjawab sangat bersetuju, 13 orang bersetuju dan 1 orang yang menjawab tidak pasti untuk soalan menjadi garis panduan kepada seseorang dalam menilai kesan yang baik dan buruk dalam sesuatu perkara. Dan untuk graf bar ini, terdapat seramai 25 orang menjawab sangat bersetuju, 13 orang bersetuju, 3 orang yang tidak pasti dan 1 orang yang tidak bersetuju bagi soalan, adakah subjek etika dan peradaban ini mampu memberi manfaat dalam kehidupan sehari-hari?
Assalamualaikum dan selamat sejahtera. Nama saya Rizana Izzat dan nombor matrik saya A20A2314. Bahagian yang seterusnya ialah bahagian kritikan. Yang pertama ialah tidak mengambil kisah mengenai subjek. Kita boleh lihat bahawa pada era moden ini, masyarakat lebih mementingkan subjek lain berbanding dengan subjek etika dan peradaban kerana mereka berasa subjek ini tidak penting kepada mereka. Kritikan yang kedua ialah tidak meletakkan kepentingan bahasa Melayu sebagai elemen penting dalam menjadi tapak integrasi. Sepatutnya subjek ini perlu memberi penekanan terhadap bahasa Melayu kerana peradaban dapat dicapai apabila adanya komunikasi yang baik antara satu sama lain. Kritikan yang ketiga ialah kurang kefahaman subjek. Kita boleh melihat bahawa kebanyakan pelajar hanya belajar dan mengetahui subjek ini hanya semata-mata untuk peperiksaan dan tujuan ujian sahaja. Ini menyebabkan mereka untuk berasa tidak ingin mencuba dan memahami subjek untuk belajar dengan lebih tekun. Bahagian yang seterusnya ialah cadangan penambahbaikan. Antara cadangan yang boleh kita diterapkan, yang pertama ialah memberi penekanan dalam memakmurkan penggunaan bahasa Melayu. Subjek ini dapat memberikan info yang lebih terhadap perkembangan bahasa Melayu dari segi tata bahasa dan perkembangan tulisan agar rakyat Malaysia mengetahui kemegahan bahasa Melayu yang mereka gunakan adalah bahasa yang bertamadun. Cadangan yang kedua ialah Dewan Bahasa dan Pustaka mestilah menganjurkan program untuk memantapkan bahasa Melayu. Pihak sekolah atau universiti wajarlah mengadakan program bacaan bahasa Melayu dan pertandingan yang melibatkan subjek bahasa Melayu agar semangat dan keyakinan yang tinggi dalam diri para pelajar terhadap subjek bahasa Melayu diterapkan. Yang ketiga ialah subjek etika dan peradaban ini perlulah diperluaskan. Sebagai contoh, semua sekolah rendah, sekolah menengah dan universiti perlulah mewajibkan subjek. Assalamualaikum. Nama saya Nur Azimah Syirah binti Saidin, nombor matrik A20A1812. Jadi saya akan membentangkan tentang apa yang diperoleh daripada subjek etika dan peradaban. Okey, dalam subjek ini, saya mempelajari bahawa setiap peradaban yang wujud mempunyai definisi etika masing-masing. Contohnya peradaban barat. Ia mengulaskan bahawa etika merupakan satu set prinsip moral yang menentukan betul atau salah sesuatu tindakan. Di China pula, etika adalah berdasarkan 5 prinsip utama iaitu kebajikan, kemanusiaan dan kemanusiaan, kebenaran, cara yang betul, pengetahuan dan integriti. Manakala, India pula mengamalkan konsep RTA yang ditarifkan sebagai perintah, peraturan dan kebenaran yang dianggap sebagai prinsip peraturan semula jadi yang diamalkan dalam sistem alam semesta. Secara keseluruhannya, prinsip-prinsip etika dikelaskan kepada nilai hidup manusia, kebaikan dan keburukan, keadilan dan saksama, kejujuran dan kebebasan. Dalam pembelajaran untuk memahami etika, terdapat pelbagai teori-teori etika yang telah difikirkan oleh para ahli falsafah zaman dulu seperti Socrates, Aristotle, Plato dan Locke. Contohnya, Aristotle menguraikan bahawa manusia boleh menjalankan kehidupan sebaik-baiknya dan menganggap etika dan politik sebagai saling berkaitan, di mana etika adalah mengenai kebaikan individu, sementara politik pula lebih kepada penumpuan hal-hal kebaikan dan kecekapan pentadbiran sesebuah negara. Terdapat dua lagi teori iaitu teologi dan deontologi. Teori teologi ialah menekankan hasil atau kesan daripada tindakan yang dilakukan oleh seseorang. Jika tindakan seseorang itu membawa kesan yang baik, maka tindakan itu dianggap sebagai betul dan bermoral. Seterusnya diteruskan dengan teori etika moden. Teori deontologi pula merupakan salah satu dan ia menekankan lebih kepada tanggungjawab dan kewajipan seseorang individu, tetapi ia tidak jelas dalam menerangkan tindakan manakah yang dianggap baik. Locke pula yang mempercayakan kepada hak asasi manusia untuk hidup, memiliki kebebasan dan harta benda. Di negara Malaysia, kesepaduan antara kaum amatlah penting kerana sifat Malaysia yang berbilang kaum. Dalam kursus ini juga menekankan kepentingan tentang kesepaduan nasional melalui etika dan peradaban. Pentingnya bahawa kesepaduan sosial terhadap sesebuah peradaban. Kesepaduan sosial boleh difahami sebagai jalinan hubungan kerjasama antara kaum dan kelompok, berkongsi aktiviti budaya dan pinjam-membinjam unsur budaya masing-masing. Ia merupakan elemen penting dalam memastikan sesebuah komuniti atau negara itu berada dalam keadaan aman dan harmoni. Kebebasan bersuara pula merupakan antara perkara yang diterapkan dalam subjek ini dan definisinya adalah hak terhadap individu dalam menyampaikan apa yang difikirkan, apa jua pandangannya mengenai sesuatu dan idea sama ada dalam bentuk lisan, tulisan, slogan, lakonan ataupun ekspresi. Kebebasan bersuara amat penting bagi menjamin dan menjaga keharmonian negara, menjaga perasaan kaum lain dan menghormati adat resam dan kepercayaan pelbagai kaum untuk mengekalkan kestabilan dan keselamatan negara. Terima kasih.